Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kita bertemu sekali lagi dalam subjek biologi. Saya Cikgu Airin akan bantu awak untuk tajuk meiosis kali ini. Okay, saya memilih tajuk meiosis untuk menyambung video yang sebelum ini berkaitan dengan pembahagian sel iaitu mitosis. Jadi selain daripada mitosis, kita ada pembahagian sel yang dipanggil sebagai meiosis. Okay. So seperti mana yang telah saya terangkan sebelum ini, bahawa mitosis khusus untuk sel soma, manakala meiosis pula khusus untuk sel pembiakan ataupun gamet sel. Right? Baik. Terlebih dahulu kita tengok what is the significance of meiosis. Okay, apakah kepentingan meiosis? So mitosis, before this we learn about mitosis. Mitosis produces daughter cells that have exactly the same number of chromosome as the original parent cells. Okay, saya dah terangkan sebelum ini. Mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom yang sama berserta dengan genetic information ataupun maklumat genetik yang sama seperti sel induk. But if mitosis is the only means of nuclear division, then each gamete produced by the productive organs would contain a complete set of chromosomes. That is, each gamete would have a diploid number of chromosomes. Okay, ini jika mitosis adalah satu-satunya cara pembahagian nukleus. Maka gamet kita iaitu sel ovum dan juga sel sperma akan mempunyai bilangan kromosom yang lengkap iaitu diploid bersamaan 2N. Berapa? Ya, 46. Jadi, this means that each offspring formed through the fertilization of the male and female gametes would have twice the chromosomal number of the parent cell. Hence, in order for the offspring to possess the same chromosomal number as their parents, the reproductive organs that produce the gametes must undergo meiosis. Okay, jadi kalau tak ada meiosis ini wujud, hanya adalah mitosis sahaja sebagai pembahagian nukleus, ini akan menyebabkan bilangan kromosom untuk setiap generasi akan berganda-ganda. Jadi dia tidak mematuhi definisi meiosis ini, ataupun ini akan menyebabkan setiap generasi bertambah bilangan kromosomnya, maka tidak dapat dikekalkan bilangan kromosom induk. Okay, ini akan menyebabkan kekeliruan juga kepada mitosis itu sendiri. Okay, jadi mitosis untuk sel soma mengekalkan bilangan kromosom number. Okay, tapi bila untuk sel gamet juga, jika berlaku mitosis saja, maka dia tetap akan mengekalkan bilangan kromosom. Masalahnya jika sel ovum dan sperma ini melalui fertilization, ini akan menyebabkan bilangan kromosom tadi akan berganda. Right, so the necessity for the production of haploid gametes. So wujudlah satu lagi pembahagian sel iaitu meiosis. Meiosis itself is a process of nuclear division that reduces the number of chromosomes in daughter cells to half that of the parent cell. So remember in your mind, bear in your mind, kalau untuk mitosis, dia akan mengekalkan bilangan kromosom. Maknanya kalau untuk manusia bilangan kromosomnya 2N bersamaan dengan 46, maka melalui mitosis bilangan kromosom ini mesti dikekalkan. Tapi sebaliknya untuk meiosis, bilangan kromosom itu akan berkurangan menjadi separuh, reduces into half. Okay, reduces the number of chromosomes in daughter cells to half that of the parent cell.
Meiosis produces haploid gametes. So, kita katakan sel anak ini tadi telah menyusut bilangan kromosomnya kepada separuh yang kita panggil sebagai haploid. Okay, so gametes are called haploid cells, that is N, because they contain half the genetic material of the half of the number of chromosomes as the parent cells, that is diploid cells, that is 2N. Okay, jadi melalui meiosis ini bilangan kromosom akan menjadi separuh daripada diploid kepada haploid. Right, so as each gamete receives only one chromosome from every pair of homologous chromosomes, so this means in humans the gametes contain only 23 chromosomes or haploid number of chromosomes. So untuk manusia memang bilangan kromosom untuk sel gametnya hanyalah 23 sahaja. Berkurangan menjadi separuh daripada asalnya, iaitu 46. Jadi dalam keadaan ini awak kena perhatikan kepada soalan. Kalau soalan adalah berkaitan dengan manusia, maka memang bilangan sel gametnya atau bilangan kromosom dalam sel gametnya hanyalah separuh, iaitu 23. Tapi jika ia merujuk kepada organisma yang berlainan, sebagai contoh dia menggunakan lalat. So lalat ni bilangan diploid dia adalah 2N bersamaan dengan 16. Jika sel lalat ini mengalami meiosis, jadi 2N tadi akan berkurangan menjadi separuh, iaitu N bersamaan dengan 8. So bukanlah 23. Jangan awak gunakan haploid number that is 23 chromosomes untuk semua jenis organisma. So perhatikan pada soalan. Kalau merujuk pada manusia, ya, haploid adalah 23 kromosom. Tapi jika organisma yang lain, so awak kena perhatikan maklumat dalam soalan. Berapakah bilangan diploid, dan ini akan membawa kepada jawapan untuk haploid. Alright, so during sexual reproduction, the fusion of two gametes, that is the sperm and the ovum, restores the complete number of chromosomes and genetic material, forming a diploid zygote with 46 chromosomes. So this means the offspring inherits traits from both parents to ensure a continuation of life. Jadi bila berlaku fertilization, 23 kromosom daripada ovum bergabung dengan 23 kromosom daripada sperms. So ini akan jadikan semula bilangan kromosom adalah 46, iaitu diploid, hasil dari fertilization tadi. Maka bila dah dapat one single cell, that is zygote, after fertilization of sperm and ovum tadi, so it produced zygote. So zygote ni one single cell that is 46 chromosomes, dia akan melalui mitosis. So mitosis berulang-ulang kali untuk membentuk embryo and seterusnya fetus lah. So itulah kebaikan ataupun keperluan meiosis ni tadi. So if human reproductive organs divide by mitosis, then the resulting daughter cells, that is gametes, would be like somatic cells having 46 chromosomes, that is 2N equal to 46 chromosomes. Ini jika organ pembiakan manusia ini hanya mengalami mitosis. Jadi ini akan menyebabkan sel gamete ni mempunyai bilangan kromosomnya 46. So fertilization of two gametes would then bring the number of chromosomes to 92. 46 campur 46 dah jadi 92. Sudah berganda-ganda. Banyak tu. Nanti kaki jadi 8 ke. Sudah tak normal. So if this happens, the offspring would not be human anymore. Nak jadi apalah tu ya? Pelik
Alright. So kita berdasarkan kepada rajah ini, okay, ini menunjukkan human life cycle, okay, di mana untuk perempuan melalui organ pembiakannya, reproductive organnya, that is ovary, and male reproductive organ, that is testis, okay, dia akan mengalami meiosis keduanya. Okay. Dan ini akan menghasilkan ovum bagi ovary dan sperm bagi testis, yang mana ia mempunyai bilangan kromosomnya haploid, haploid gametes, that is n equal to 23. Okay, so bila berlaku fertilization between sperm and ovum, it will produce diploid zygote. So diploid zygote ni one single cell, okay, kita lah tu. So one single cell ni akan mengalami mitosis berulang-ulang kali untuk again menjadi manusia. Okay, so proses ini akan berterusan. Okay, jelas kenapa ada meiosis dan kenapa ada mitosis? Okay, alright. Kalau ada bahagian yang tidak faham, awak boleh utarakan soalan awak nanti. Okay. Alright, so the types of cells that undergo meiosis. Okay, in animals, meiosis occurs in reproductive organs. That is the testis in males and ovaries in females. Okay, so testis ni adalah ejaan untuk plural. TES ni plural. Kalau singularnya TES, TIS lah. Okay. So in plants, meiosis occurs in the anthers and ovaries of flowers. Okay. So now we go to the process of meiosis. Okay, meiosis consists of two separate nuclear divisions. Okay, berbeza dengan mitosis. Mitosis hanya sekali sahaja nuclear division dia berlaku, ataupun pembahagian nukleus ni berlaku. So pembahagian nukleus bagi mitosis hanya sekali, dan ini menghasilkan dua sel anak. Okay, berbeza dengan meiosis, okay, yang mana dia mengalami pembahagian pembahagian nukleus sebanyak dua kali. Ini menyebabkan bilangan sel anak yang terhasil adalah 4. Okay, so sama sahaja fasa dalam setiap nuclear division ini. Okay, we have meiosis 1, which consists of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Okay, whereas meiosis 2 consists of prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. So ini adalah memang peraturan menulis fasa-fasa dalam meiosis, mesti kita sertakan nombor Roman di sini. Okay, prophase 1, prophase 2. Tetapi jika awak memberi jawapan tanpa prophase 1, 1 untuk huruf Roman, ataupun awak tak tulis prophase 2, so awak hanya tulis prophase sahaja, maka pemeriksa akan faham awak merujuk kepada prophase di dalam mitosis. So memang dah berbeza, sebab aktiviti yang berlaku semasa prophase ataupun prophase 1, prophase 2 memang berbeza sama sekali. So memang salah lah. Okay, so huruf Roman ni membezakan pembahagian sel yang berlaku, sama ada meiosis atau mitosis, sama ada meiosis 1 atau meiosis 2. Okay, jelas ya? So berhati-hati ketika menulis jawapan. Okay, so meiosis 1 begins with a single diploid parent cell. Okay, dia mesti bermula dengan diploid supaya dia mematuhi definisi meiosis itu sendiri, which is reduce the number of chromosome into half. Dia mesti mengurangkan bilangan kromosom kepada separuh. Right? Jadi untuk mematuhi syarat itu, ia mesti bermula daripada diploid parent cell.
Okay, at the end of meiosis 2, 4 haploid daughter cells are produced, each genetically different from the others and from the parent cell. So, dua keyword dia. Pertama adalah bilangan sel anak yang haploid, okay, dan genetic information dia yang berbeza, ataupun kita cakap dia mengalami variation. Okay, so in meiosis, even though the cell undergoes 2 nuclear divisions, the DNA of each chromosome only replicate once. Okay, dia hanya berganda sekali sahaja. Baik, the stages of meiosis, dia bermula dengan interphase. Ingat lagi, dalam tajuk mitosis ada saya terangkan berkenaan dengan interphase. Interphase ini sendiri ada 3 fasa di dalamnya. Kita ada G1, S and G2. Okay, G1 refers to the growth 1. S refers to synthesis of DNA. Whereas G2 refers to growth 2. Okay, so the cell replicates its DNA and duplicates its chromosomes. So after replication, each chromosome consists of 2 identical sister chromatids held together by a centromere. So the cell now has twice the amount of genetic material but the same number of chromosomes as before. Okay, apa maksudnya? Maksudnya daripada kromosom yang sepasang kepak, saya pernah terangkan dalam video sebelum ini, okay, kepada kromosom yang mempunyai 2 pasang kepak. Okay, dia terangkan sini, the cell has twice the amount of genetic material. Okay, maklumat genetik ni berganda, tapi bilangan kromosom masih sama. Okay, so inilah fasa yang terdapat dalam interphase. Mesti berlaku interphase dahulu sebelum meiosis 1 bermula. Okay, saya harap awak boleh refer dalam video sebelum ini untuk memahami apakah yang berlaku dalam G1, S dan juga G2. Okay. Chromosomes are not condensed and therefore are not visible under the microscope. Di dalam interfasa ni kromosom tidak memadat. Okay. Maka dia tidak boleh kelihatan dengan jelas di bawah mikroskop. So the nuclear membrane and nucleolus are still present. In animal cells, a pair of centrosomes is also formed in the cytoplasm. So each centrosome consists of a pair of centrioles. Okay, sekarang kita masuk kepada meiosis. Okay, kalau kita tengok balik, okay, kitaran ni, okay, interphase adalah fasa yang paling lama dalam satu kitaran hidup sel. Okay, selesai sahaja G2, maka dia akan masuk kepada M-phase. Okay, tapi sorry lah, diagram ni saya salah piece pula. Okay, sepatutnya dia meiosis lah. Okay, after interphase ni tadi, so dia akan continue dengan meiosis 1, meiosis 2 and dia akan habis lah. Tapi untuk meiosis, okay, selesai saja cytokinesis untuk meiosis ni tadi, maka dia tak mulakan balik dengan interphase. Okay, berbeza ya dengan mitosis. Mitosis dia sel anak tadi setelah selesai proses yang terakhir iaitu cytokinesis, dia akan mula balik dengan G1, S and G2 interphase dia, and dia start all over again. But untuk meiosis, okay, setelah dia habis sahaja proses cytokinesis, maka selesailah kita hidup untuk sel gamet tersebut. Okay, maka dia dah menjadi sel gamet, sama ada ovum atau sperm, dan dia hanya tunggu untuk disenyawakan. Okay, dia tunggu untuk berlaku persenyawaan. If not, dia akan degenerate and die. So dia tak akan meneruskan pula interphase, ataupun dia tak teruskan pula meiosis seterusnya. That's it lah. Dah jadi sperm, dah jadi ovum, itu sahaja. Dia tak akan continue dengan interphase seterusnya. So sangat berbeza dengan mitosis ya. Okay,
So untuk meiosis 1 kita ada prophase 1. Dekat prophase 1 ni lah penting. Kat sini ada banyak fakta di sini. So ingat balik dalam mitosis dulu saya kata untuk pembahagian sel ni kita tumpukan kepada nuclear division ataupun pembahagian nukleus dan juga cytokinesis ataupun pembahagian cytoplasm. Itu saja. Okey. Organel lain ataupun komponen sel yang lain tidak disebut atau tak ditekankan dalam pembahagian sel ini. So fokus kepada dua ini saja, nukleus dan juga pembahagian cytoplasma. Okey. Right. So untuk prophase 1, okey. Chromosomes begin to condense. Samalah. Kalau dalam mitosis dia akan condense, shorter, thicker and visible. Okay, right. So the chromosomes begin to condense. They become shorter, thicker, and clearly visible. Okay, homologous chromosomes come together to form pairs of bivalents through a process called synapsis. Okay, jadi kromosom ini akan membentuk pasangannya. Okay, dia akan berpasangan untuk melalui proses synapsis. Okey, dia macam seolah-olah macam berkahwin. Okey, apa maksudnya? Kalau kita tengok kromosom ni, okey, biasanya kalau dalam buku teks dia akan pasangkan kromosom ni untuk membentuk bivalence ni, satu daripada maternal, satu lagi daripada paternal. Okay, one of the chromosomes is of paternal origin, whereas the other is of maternal origin. Satu daripada papa, satu daripada mama. Okay, kita sebagai satu individu, kita sebenarnya mempunyai maklumat gabungan ibu dan bapa kita. Okay, sebagai contoh, jika maklumat berkenaan dengan darah, so kita ada satu maklumat daripada darah daripada bapa kita dan maklumat darah daripada ibu kita. So kromosom yang membawa maklumat darah ni tadi, dia akan berpasangan melalui proses synapsis dan membentuk bivalence, pasangan bivalence. Okay, alright. So sama, maknanya maklumat sama, ciri sama, tapi mungkin ayah ni kumpulan darah O contoh, ibu ni kumpulan darah A. So akan berlaku competition. Okay, so dia yang mana yang dominan yang akan menunjukkan ciri dia. Okay, contohnya mungkin kita akan so ada O dan A, kita ada maklumat darah ibu dan bapa kita iaitu O dan A, tapi kita kumpulan darah A, kita sendiri kumpulan darah A, maknanya kita menonjolkan ciri dominan daripada ibu kita yang kumpulan darah A tadi. Macam mana pula dengan kumpulan darah O daripada bapa tadi? Okey, adakah dia tak berguna? Tak. Okey, kita masih menyimpan maklumat bapa kita, tapi kita boleh turunkan kepada anak kita nanti. Boleh jadi anak kita nanti mempunyai kumpulan darah O, bergantung pula kepada maklumat darah pasangan kita. Okey, itu awak akan belajar dalam bab inheritance. Okey, menarik bab tu. Okey, balik kepada prophase 1 ni tadi, tidak selesai lagi. Okey. So ini biasanya bila kita melukis prophase 1, kita kena tahulah apa yang kita nak labelkan. Saya pernah nyatakan dahulu, bila kita melukis, make sure kita lukis perkara ataupun apa yang disebut dalam penerangan prophase 1. So kita mention pasal chromosomes, kita ada mention pasal centriole contohnya, centromere. Okay, kita ada mention pasal nuclear membrane. So ini adalah perkara-perkara yang mesti awak lukiskan. Okay, so yang organel lain yang tak berkaitan tak perlu dilukiskan. Alright, so each bivalent consists of 4-part structure called a tetrad.
Dia ada 4 struktur apa tu pada pasangan homologous kromosom tadi. Okey, 4 struktur tu maksudnya 4 pasang kepak, ada 4 pasang kepak kromatik. So a tetrad consists of 2 homologous chromosomes, each of which is made up of 2 sister chromatids. Okay, dia terdiri daripada 2 kromatik kembar. Okay, so 2 kromatik kembar. Biasanya kalau dalam buku teks dia warnakan, contohnya warna kuning dan purple. Okay, so dia nak membezakan. Okay, iaitu satu daripada paternal, satu daripada maternal, dan dia akan berpasangan. So we call this non-sister chromatids. Okay, non-sister chromatids exchange segments of DNA in a process known as a crossing over. Ada maklum tambahan pula lagi. Okay, so dia ada 2 benda lah kita nak mention pasal prophase 1 ni. Satu synapsis, satu lagi adalah crossing over. Synapsis dia akan berpasangan dahulu. Okay, bila dia dah berpasangan, next process is crossing over. So crossing over ni dia akan bertukar maklumat. Crossing over can occur at any locations or several locations on the chromosome at the same time. Boleh jadi satu saja crossing over yang berlaku ataupun lebih daripada satu. So apabila keadaan ini berlaku, titik pertemuan antara 2 non-sister chromatids, non-sister chromatids ni dia bertemu di satu titik yang panggil kiasma. So kalau ada lebih daripada satu titik kiasma, we call it as kiasmata. Bukan kiasmas, tak ada. So untuk dia punya plural dia kiasmata. Singularnya kita sebut sebagai kiasma. Right, so crossing over results in a new combinations of genes on a chromosome. So inilah punca berlakunya variation. Pertama tadi synapsis, yang kedua adalah crossing over. So the points at which segments of chromatids cross over are called chiasmata. Ni titik-titik points. So kita panggil dia sebagai chiasmata. Ada banyak lah, maksudnya ada banyak chiasma di situ. So at the end of prophase 1, the nucleolus and nuclear membrane disappear, and the 2 pairs of centrioles migrate to the opposite poles of the cell, and each pair of centriole acts as a central point from which the spindle fibers will radiate. Yang tadi tu yang panjang-panjang ceritanya semua dalam nukleus. Dekat hujung prophase 1 ni barulah kita mention pasal nuklear pasal yang berlaku dalam cytoplasm, which is centrioles tu dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan, yang mana centrioles ni dia akan bertindak sebagai dia akan menyebabkan terbentuknya spindle fibers. Alright, next phase is metaphase 1. Kena letak metaphase 1. Right, so metaphase 1, so keyword untuk metaphase adalah dia akan line up at the metaphase plate. So dia akan beratur pada satah khatulistiwa. So dalam diagram ni kita perhatikan dia punya centriolesnya ataupun dia punya poles, kutub dia adalah di sebelah utara dan selatan, atas dan bawah. So dia punya metaphase plate dia melintang. So the spindle fibers pull the tetrads to the middle of the cell. So ataupun homologous chromosome tadi ataupun bivalent tadi, so dia mesti beratur pada satah khatulistiwa. So perhatikan syarat untuk melukis metaphase 1, yang mana centromere mesti berada di tengah-tengah ataupun berada pada spindle fibers, dan dia mesti dalam keadaan berpasangan lagi, dengan yakni dia dalam bentuk tetrads lagi.
Dan sebenarnya awak kena perhatikan hasil daripada crossing over. Okay, so untuk soalan yang standard dia tak menggunakan warna. Okay, soalan standard biasanya dia gambarnya, diagramnya adalah hitam putih. Okay, so bila awak diminta untuk melukis mana-mana fasa pun dalam meiosis 1 ataupun meiosis 2, make sure awak mesti lukiskan hasil crossing over tadi. Okay, awak kena lorekkan dengan warna hitam. Boleh? Okay. So, pairs of homologous chromosomes align themselves at the metaphase plate or at the equator of the cell. So, dia mesti line up. So, ingat dia punya keyword. Dia line up. Okay, align themselves. So, the homologous chromosomes are lined up side by side as tetrads. Mesti mengikuti syarat dia. So, perhatikan lagi sekali. Awak kena perhatikan. Yang ni dia sebab warna ni tak clear lah. Okay. Warna biru ni sebenarnya kalau kita perhatikan dia ada crossing over di ujung di sini. Okay. Yang membezakan adalah warna dia yang biru, kromosom yang di sebelah bawah ni biru dia agak light, cair sikit. Okay. Compared to this kromosom yang di sebelah atas, okay, warna dia a bit darker lah, tapi tetap biru. Okay, sebab dia nak menunjukkan dari kumpulan kromosom yang sama, membawa maklumat yang sama, tapi telah bertukar maklumat melalui crossing over tadi. So dekat sini kalau melukis awak kena gantikan dengan melorek. Okay. Mungkin kromosom yang di sebelah atas ni awak lorekkan berwarna hitam. Okay, tapi bahagian crossed over ni awak biarkan putih. Okay. Manakala kromosom di bawah ni awak biarkan putih, maknanya tak perlu lorek. Tapi bahagian yang berlaku crossover ni awak kena lorekkan. Okay. Alright, so awak kena carry apa yang berlaku dalam prophase 1. Kalau ada 3 crossing over yang berlaku, so awak kena carry dalam metaphase 1. Mesti sama. Okay, ada 3 tempat berlaku crossing over. Okay. Alright. Next, one chromosome of each homologous pair is attached to fibers from one pole, while its homolog is attached to fibers from the opposite pole. Okay, maknanya pasangan bivalent tu satu akan melekat dia punya centromere tu Okay, dia berada pada spindle fibers di sebelah, kalau yang diagram tadi, okay, di sebelah atas ataupun untuk north utara poles dia ni. Okay. Yang di sebelah bawah dia akan attach dekat spindle fibers yang di sebelah selatan ini. Okay. Right, so the centromere does not divide. Okay. Kenapa dia cakap does not divide? Sebab dia dah mula nak masuk anaphase 1, yang mana dia punya key words dia adalah separate, okay, atau move to the opposite poles. Right, so the spindle fibers pull the homologous chromosomes apart from one another and move them to the opposite poles of the cell. So pasangan bivalent akan berpisah. Okay, pasangan bivalent yang berpisah, bukannya pada centromere dia. Okay, bukan pada centromere dia yang berpisah, tapi pasangan tu. Jadi kromosom yang bergerak tu masih dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan sister chromatid, yang mana dia punya lengan ataupun arms dia masih lagi lengkap. Alright, so each chromosome still consists of 2 sister chromatids which move as a single unit. Right, so kita tengok dah dekat sini dua sister chromatid, iaitu berwarna biru dan berwarna merah, akan bergerak kepada poles di sebelah atas. Okay, kemudian kromosom yang berwarna biru dan warna merah yang lain, yang pasangannya yang lain, akan bergerak ke poles yang bertentangan di sebelah bawah. So di sini kita dah nampak dia telah mula membahagikan bilangan kromosom. So kalau asalnya, kalau untuk diagram ni lah sebab tu saya kata tengok soalan. Okay, so dalam diagram ni dia menunjukkan
sel ini mempunyai bilangan kromosomnya 2N bersamaan dengan 4 kromosom sahaja. Okay, so mestilah hasil meiosis tadi dia mesti menghasilkan haploid N dia equal to 2. So ini mematuhi meiosis. So 2 kromosom telah mula bergerak ke kutub sebelah atas, 2 kromosom dia akan bergerak ke kutub di sebelah bawah. Okay, dia mula nak membahagi dah bilangan kromosom dia. Alright, so each chromosome still consists of 2 sister chromatids which move as a single unit. And this means that each member of the homologous chromosomes is attached to spindle fibers that pull them towards the opposite poles. Okay, spindle fibers tu yang menarik kromosom ini ke kutub yang bertentangan, to the opposite poles. So at the end of anaphase 1, okay, each pole has only 2 chromosomes, each with 2 sister chromatids. Ini referring to the diagram. Yang mana dia akan bergerak ke kutub bertentangan, yang mana setiap kutub akan menerima 2 sister chromatid. Kalau kita refer pada diagram tadi, 2 sister chromatid. Yang sebelah atas ni satu merah, satu biru. Yang di sebelah bawah ni pun ada merah, ada satu lagi biru. Tapi awak kena perhatikan lah, bila awak melukis tu awak kena carry lah hasil crossover tadi. So kat sini dalam diagram ni ada. Okay, mungkin awak boleh perhatikan juga daripada buku-buku teks atau buku-buku rujukan, yang mana kita subjek sains ni memang menguji awak punya observation, memerhati. Okay, memerhati diagram pun adalah salah satu pada skill dalam sains. Okay, so finally berlakulah telophase 1, which the chromosomes arrive at the poles. Okay, kromosom tadi dah sampai kepada kutub-kutub yang bertentangan, and each pole now has a haploid daughter nucleus because it contains only one set of chromosomes. Okay, so setiap kutub ni tadi mempunyai haploid daughter nucleus, dah jadi separuh, because it contains only one set of chromosomes. Okay, so the spindle fibers disappear, the nuclear membrane reappears to surround each group of chromosomes, and the nucleolus then reappears in each nucleus. So daripada diagram ni kita perhatikan, okay, 2 set anak telah terbentuk. Okay, so bila awak menerima soalan, awak diminta untuk melukiskan telophase 1, hasil telophase 1. Okay, sepatutnya dia dalam keadaan mencerut, okay? Mencerut ataupun dia dah membentuk cleavage furrow, dia bukan terpisah sepenuhnya. Ini saya nak menunjukkan hasil hujung meiosis 1 nanti. Selepas telophase 1 ni akan berlaku cytokinesis, okay? Yang kita dah belajar dalam mitosis, sama sahaja, yang mana cytokinesis dia merujuk kepada pembahagian cytoplasma. So dia akan memisahkan 2 sel anak. Okay, so untuk meiosis 1 hanya menghasilkan 2 sel anak saja. Okay, belum lagi 4 sel anak, baru 2 sel anak, tapi bilangan kromosomnya telah berkurangan menjadi separuh. So dalam diagram ni 4 kromosom menjadi 2 kromosom sahajalah. Okay, mematuhi definisi meiosis itu sendiri. Okay, selesai meiosis 1 diikuti dengan cytokinesis. So dia akan terus kepada meiosis 2. Tak ada interface di antara meiosis 1 dan meiosis 2, tak ada interface, tak ada G1 S and G2. So dia akan continue kepada meiosis 2. Right, so cytokinesis usually occurs simultaneously with telophase 1. Sebaik sahaja telophase 1 berakhir, berlakulah cytokinesis, resulting in 2 haploid daughter cells. So each daughter cell receives 1 chromosome from a homologous pair. So in some organisms, the newly formed daughter cells undergo a short interphase. Okay, however,
For most organisms, there is no interface between meiosis 1 and meiosis 2. So, immediately after meiosis 1, cytokinesis, they continue dengan meiosis 2. Okay. So, in both situations, DNA replications does not take place and the chromosomes remain in a condensed state. Dia kekal dalam keadaan kromosomnya dalam keadaan memadat ataupun dia clearly visible lah, jelas kelihatan. So the events which take place during meiosis 2 are identical to those of mitosis. So dia nak mudahkan awak. Okay, sebenarnya meiosis 2 hampir sama aktivitinya dalam mitosis. Okay, so dimulakan dengan Prophase 2 tapi sangat ringkas, tak payah condense shorter, thicker and visible lagi dah. Tak perlu mention dalam Prophase 2 because dia continue meiosis 1 kepada meiosis 2 yang mana kromosom dia kekal dalam keadaan condense tadi kan. Okay, so apa yang berlaku hanyalah nuclear membrane once again dia akan disintegrates and the spindle fibers reform in each daughter cells. So dia akan, itu sahaja yang berlaku. Okay, so dekat nucleus, nuclear membrane yang akan disintegrate, whereas dalam cytoplasm spindle fiber yang akan terbentuk. So sama jugalah, centrioles akan move to the opposite poles and the spindle fibers will radiate, akan terbentuk. Okay, alright. So kalau awak kena lukis kromosom di dalam Prophase 2, kena lukis dua lah, dua sel anak tadi yang meneruskan meiosis 2, kena lukis dua-dua. Okay, alright. Dan kena ingatlah jika berlaku crossing over, kena awak lukiskan hasil crossing over. Okay, untuk metaphase 2, the chromosomes each still made up of 2 sister chromatids are positioned randomly at the metaphase plate. So dalam metaphase 2, okay, masih lagi keyword yang sama, dia akan line up dekat metaphase plate. Okay, but this time they randomly, okay, with the sister chromatids of each chromosome pointing towards opposite poles. Okay, so each sister chromatid is attached to the spindle fibers at the centromere. Sama saja, okay. Dia akan position randomly at the metaphase plate, right? And each sister chromatid is attached to the spindle fibers at the centromere. Okay, so kalau diagram ni macam biasa, bila awak kena lukis dalam keadaan ni, dua sel anak juga, kekalkan hasil crossing over dalam meiosis 1 dan kena lukislah metaphase plate tu dalam keadaan garisan putus-putus. Itu memang syarat untuk melukis metaphase, mana-mana metaphase mesti ada metaphase plate. Okay, right. So next is anaphase 2. Okay, the centromeres of the sister chromatids separate. So this time memang centromeres yang akan terpisah. Okay, kalau before ni anaphase 1, homologous chromosomes dia akan separate, tapi dalam keadaan sister chromatids yang sempurna, empat kepak tu. Okay, tapi bila anaphase 2, 4 kepak tadi dia akan terpisah, so each akan jadi 2 kepak. Okay, 2 arms kat sini. So boleh perhatikan, so yang ni bergerak ke kutub di sebelah atas dengan keadaan yang mana centromere dia mendahului menuju kepada poles, dan dia punya arms tu ke belakang. Okay, awak kena lukis macam tu. Okay, tapi kalau yang kromosom yang bergerak ke poles yang di sebelah bawah, okay, centromere dia mendahului ke bawah, okay, dan kepak dia ke belakang. Alright, dan awak perhatikan spindle fibers pun tak ada bersambungan lagi dah. Okay, sebab spindle fibers ni yang pulls kromosom ini ke kutub. Okay, so the sister chromatids of each chromosome are now individual chromosomes. So each individual chromosome moves towards the opposite poles of the cell. Okay, so ada dua, ingat,
Bila dalam meiosis tu kena 2 sel anak. Okey, dan make sure awak kena lorekkan hasil crossing over. Okay. And finally, telophase 2. Okay. The nucleoli and nuclear membranes reform. Okay, dia akan membentuk semula nucleolus dan juga nuclear membranes. Okay, nucleoli ni dia refer pada plural of nucleolus lah, sebab dah ada banyak for daughter cells kan. And then the spindle fibers break down, cytokinesis follows, and 4 haploid daughter cells are formed. Okay, maka dia akan membentuk 4 sel anak. Okay. Each haploid cell contains half the number of chromosomes and is genetically different. Okay, bukan genetically the same. Tak sama lagi dah. Okay, genetically different, hasil daripada synapsis and also crossing over ni. From the parent diploid cell. So these haploid cells become gametes. So 4 sel anak ni tadi akan jadi gametes. So kalau sperma dia akan jadi 4 sperma. Tapi kalau untuk ovum, 4 daughter cells tu hanya satu sahaja yang akan jadi ovum untuk manusia. So manusia hanya akan menghasilkan satu ovum dalam 1 bulan. Kecuali ada kes-kes tertentu yang boleh menghasilkan lebih daripada satu ovum dalam satu masa. Tapi normally memang setiap individu dia akan menghasilkan satu ovum dalam satu masa. So apa jadi kepada 3? Yang 3 ni dia bukan ovum. Dia jadi polar bodies. Okay, ataupun jasad kutub. Polar bodies, so dia tak ada function apa-apalah. So dia selepas meiosis, okay, satu jadi ovum. This is for female, satu akan jadi ovum. The rest polar bodies ni dia akan degenerate and die. So selesai pada meiosis ni, jika berlaku fertilization, then it will continue the cycle. Okay, if not, tak ada fertilization, so sperm and ovum dia habis hayat dia akan degenerate and die. So berapakah hayat, jangka hayat untuk sperma? Dianggarkan lebih kurang 72 jam. Okay, 72 jam, lebih kurang 3 hari. Manakala ovum hayat dia lebih kurang 24 jam sahaja. So selepas 72 jam ataupun 24 jam untuk ovum, dia akan degenerate and die. Okay, alright. Itu sahaja untuk meiosis. Okay, saya harap penerangan saya tadi memenuhi kehendak awak untuk subjek untuk tajuk meiosis ini. Okay, jika ada sebarang persoalan, okay, boleh nyatakan dalam next session nanti. Okay, dengan itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.